Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So, setelah sekian lama aku tak buat video, hari ni aku ada masa untuk buat video. Dan sebelum korang lanjut dengan video ni, jangan lupa untuk tekan button subscribe, like video ni. Let's go. Okay guys, so hari ni apa yang aku akan bahaskan, seperti yang korang tengok tajuk video ni, iaitu apakah itu sulcata? Memang ada kura-kura yang hidup di darat? Okay, soalan pertama, kita terus straight to the point. Aku pun tak nak lah korang bosan dengan video aku. Jadi untuk poin pertama, apakah itu sulcata? Sulcata tortoise adalah kura-kura, iaitu kura-kura darat terbesar ketiga di dunia setelah Galapagos yang pertama, iaitu dilindungi di seluruh dunia, bukannya di Malaysia, malah di seluruh dunia. Dan kura-kura darat yang terbesar kedua adalah Adabra, yang harganya boleh tahan agak sultan lah. Kalau kita dengar harga ataupun kita tengok harga dia pun memang bukan orang biasa-biasa lah yang mampu beli. Mungkin ada orang yang biasa-biasa mampu beli, cuma bila ada haiwan tu, memang dahsyat lah. Dan kita pergi soalan yang kedua, memang ada kura-kura hidup di darat? Ya, memang ada guys. Kita di dunia ni ada beberapa jenis lah, atau cara kehidupan kura-kura itu hidup, iaitu full darat ataupun full air. Dan satu lagi adalah semi akuatik, iaitu sekejap di air dan sekejap di darat lah. Maksudnya sekejap dia ada basking spot, sekejap dia boleh berada di air. Jadi apa yang aku nak bahas, apa yang aku pointkan, aku highlightkan untuk video kali ni adalah sulcata sahaja. Sebab kalau kita masuk dekat Adabra, kita masuk dekat red footed, kita masuk dekat yellow footed, kita masuk Polaris, video ni agak panjang lah. Jadi kita ambil highlight dia je untuk sulcata. Jadi sulcata ni di Malaysia, kalau ada mungkin jiran-jiran negara kita daripada Indonesian ataupun Brunei ataupun Singapura, kita di Malaysia ni masih menggunakan ataupun masih memerlukan lesen untuk menyimpan haiwan-haiwan eksotik yang dalam kurungannya lah diancam kepupusan, bilangannya makin sedikit di dunia, dan bahasa Indonesia dia punah lah, menghadapi kepunahan, iaitu dalam Malaysia kepupusan lah. Okey, baik, aku nak bincangkan ataupun nak bahaskan sedikit lah ilmu yang aku ada, yang tak berapa banyak ni, tapi aku nak share juga kepada korang. Mungkin di dalam viewers aku ataupun penonton yang menonton aku punya video ni, mungkin korang tak dapat membezakan sama ada turtle dan tortoise tu apa beza dia. Mungkin korang rasa bukan turtle dan tortoise tu sama juga kura-kura. Ya, memang sama, tapi diklasifikasikan ataupun dalam kurungan dia, tortoise tu adalah kura-kura darat dan turtle adalah kura-kura air. Jadi aku nak highlightkan untuk kura-kura darat. Kura-kura darat ni mungkin cara pemakanan dia lain, cara dia punya suhu keadaan ataupun sekitar suhu dia mungkin lain, enclosure ataupun kandang ataupun persekitaran yang perlu dia duduk untuk mendiami, tempat dia tidur lah, makan lah, tempat dia nak berjalan-jalan. So dia lain dengan turtle, iaitu ada yang fully air, ada yang semi aquatic, iaitu ada tempat basking dia, ada tempat air dia. Jadi untuk sulcata ni, dia hidupnya di darat, hampir 95% lah. Aku boleh katakan dia hidup di darat. Kita tak boleh nak cakap sulcata ni 100% hidup di darat, sebab ada masa dia akan berendam untuk minum ataupun downkan sikit suhu badan dia. So sulcata ni, korang kena ingat dia adalah reptilia, iaitu haiwan yang berdarah sejuk. Jadi dia memerlukan panas ataupun heat daripada matahari ataupun lampu khas, bukannya lampu kat bilik korang tu ataupun lampu-lampu mentol yang
dekat kedai hardware, ada yang kedai hardware yang ada jual yang panas, tapi sebenarnya tak recommended lah untuk Reptilia. Jadi untuk sulcata tortoise ni aku tak akan bincangkan tentang suhu ataupun enclosure, macam mana kandang dia, macam mana setup kandang dia. Itu akan ada di video lain insyaAllah. Jadi apa yang aku nak highlightkan terus adalah sulcata tortoise ni di Malaysia. Okay, di Malaysia perlukan lesen menyimpan guys. Lesen menyimpan tu kita akan beli di kedai yang rasmi. Okay, yang rasmi, bukannya kedai ataupun orang cakap beli daripada orang, iaitu kita boleh highlightkan dalam kurungan haiwan eksotik ataupun kosong. Selalunya kita akan panggil contoh kita nak beli kura-kura. Kura-kura ni ada resit lesen ataupun microchip tak? Kadang-kadang orang akan cakap ni kosong, kalau nak microchip tahun ni akan tambah. Selalunya itu yang kita jumpa, mungkin orang-orang yang tiada surat rasmi lah daripada perkhidmatan je. Jadi kalau kita, okey, contohlah korang yang nak beli, korang pergi dekat penjual ataupun pedagang rasmi haiwan eksotik. Kalau haiwan tu memerlukan lesen, diorang akan bagi korang satu resit lesen, iaitu resit tu akan bertahan selama 14 hari setelah korang buat payment, dan dia akan bagi, dan korang akan disertakan dengan microchip untuk dipasang pada haiwan eksotik korang setelah menjangkau umur ataupun saiz yang bagus ataupun saiz yang boleh disarankan lah untuk dimasukkan microchip. Kalau baby tak disarankan lagi. Jadi adalah ukuran-ukuran maksimum ataupun minimum baru dia boleh masukkan microchip ke dalam tubuh haiwan tersebut. Jadi berbalik kepada resit lesen tadi, bila korang dah dapat resit lesen tu, korang akan pergi memohon lesen menyimpan, iaitu di Jabatan Perkhidmatan lah, di Jabatan Perkhidmatan negeri masing-masing. Korang boleh pergi. Kalau macam COVID-19 ni sekarang ni, korang try call dulu. Itu hari pun aku try call dulu sebelum aku buat lesen menyimpan. Aku call dulu sebab sekarang corona, jadi kita tak tahu sama ada sistem berfungsi ataupun tidak. Jadi korang call je, diorang tak ada masalah, diorang layan dengan baik, walaupun diorang pun ada kerja diorang. Jadi tak apa, just call dia punya office. Nanti korang boleh cari lah kat Google number korang punya jabatan perkhidmatan lah dekat negeri masing-masing. Ini semua negeri berbeza lah. Jadi bila korang duduk Selangor, daftarlah dekat Jabatan Perkhidmatan Selangor. Kalau dekat Negeri Sembilan, daftarlah kat Negeri Sembilan. Jadi setelah korang dah dapat resit lesen, pergi Jabatan Perkhidmatan dan bawalah bil api air, bawalah salinan kad pengenalan, bawa resit lesen, microchip, supaya di Jabatan Perkhidmatan akan masukkan korang punya dokumen dalam sistem diorang lah, dan akan keluarkan satu lesen berbentuk saiz A4 lah. Nanti mungkin aku akan letak gambar di skrin. Jadi setelah korang dah tu, korang dah selamat. So benda tu akan di renew selama setahun lah. Lesen punya harga tu bergantung pada haiwan, tapi tak mahal lah. Aku rasa kalau setakat 1-2 haiwan masih mampu lagi, hanya setahun sekali saja kan. Jadi kita pergi soalan seterusnya, iaitu berapa harga sulcata ni? Kalau korang yang mungkin tahu tentang eksotik, haiwan eksotik, ada beberapa haiwan ni eksotik tapi harga dia orang biasa pun mampu beli. Tapi ada satu stage ataupun level haiwan eksotik ni terlampau mahal, tapi ia adalah investment untuk masa hadapan. Okey, kita highlight ataupun buat kurungan ini yang tak sulcata saja. Untuk sulcata, jadi sulcata baby sizing untuk 5 cm, dia akan start jual dalam range 5 cm lah. Sebab kalau 4 cm tu dia masih dengan dia punya owner lah, masih stabilkan pemakanan, masih bagi dia besar sikit baru boleh lepas dijual. Jadi diorang akan keep dulu dalam masa sebulan atau 2 bulan, baru dia akan jual lah kepada penghobi-penghobi di Malaysia ni. Jadi sulcata ni range harga dia untuk 2020 lepas 2020
aku beli RM351. Itu dah offer guys. Sebelum dia offer tu, harga dia adalah RM390 ke RM400 untuk satu ekor saja kan. Mungkin korang cakap, ish, ya betul kan, kura-kura sekecil itu harga beratus. Ya, kalau korang tak percaya lagi, korang search dekat Google ataupun dekat Instagram, korang type Adabra, korang tengok harga dia berapa. Kalau korang nak tahu, ni harga dia. Untuk Adabra baby size mungkin dalam 8cm ke 10cm macam tu lah. Harga dia macam tadi itulah yang aku cakap tu, yang aku letak kat sini. Harga dia memang gila lah, memang superb. Tapi itu adalah investment, sebab kura-kura ni harga dia melonjak mengikut per senti. Makin besar makin mahal, makin besar makin mahal. Tapi ingat, nak membesarnya bukan mudah. Korang kena ada peralatan yang cukup, ubat yang cukup, ada kontak doktor mana-mana. Sebab dekat Malaysia belum banyak lagi. Aku cakap ni berdasarkan tempat aku, kawasan aku yang mungkin tengok ni, mungkin bukan kat kawasan aku. Sebab tempat aku ni kawasan doktor kucing dan anjing, macam tu je. Tapi aku tahu mana lokasi klinik ataupun hospital haiwan eksotik, tapi jauh lah kan, tak banyak lagi lah. Jadi mungkin itu pun kena ni lah, kena ditambah lagi kedai-kedai ataupun hospital haiwan eksotik supaya lebih memudahkan orang ataupun menggalakkan orang lebih suka lagi dengan haiwan eksotik. Okey, seterusnya adalah berapa banyak morph ataupun genetik yang ada kat sulcata ni. Kita ada beberapa. Okey, yang pertama adalah normal lah, normal sulcata. Dan kedua adalah normal het albino, iaitu dia nampak kadang dia nampak macam putih. Dia sebab dia ada bawa genetik het, jadi dia tetap normal tapi dia ada bawa het. So kadang-kadang dia nampak normal sangat, kadang-kadang dia ada warna cerah sikit. Tu het lah, dia bawa het albino. Maksudnya indukan dia normal kacuk dengan albino, so dapat mungkin 50% aku lupa dia punya rumus macam mana. Dia ada 50% normal, ada 50% normal het albino, macam tu lah. So yang ketiga, kita ada ivory, iaitu warna dia macam keputihan tapi mata dia warna hitam lah. So dia punya harga pun boleh tahan lagi mahal, berganda mahal daripada normal. Dan yang terakhir adalah albino. Dia punya harga, baby sizing dia mencecah, tak silap aku, RM15,000 ke RM20,000. Kalau itu range harga tu aku tengok dekat Indo now. So aku kira aku convert ke Malaysia lebih kurang macam tu lah, RM15,000 ke RM20,000. Gila. Tapi memang siapa yang ada tu kira orang-orang yang wow, memang superb lah, memang kau-kau lah. Tapi memang itu memang menjadi idaman lah kepada para ataupun pencinta-pencinta kura-kura darat di Malaysia. Okey, seterusnya kita akan bahaskan umur kura-kura sulcata lah. Range dia daripada 60 tahun ke 80 atau 90 tahun macam tu lah. Itu pun bergantung cara penjagaan korang, pemakanan korang. Lepas tu ubat-ubatan kena prepare, sentiasa prepare walaupun tak sakit, mesti prepare. InsyaAllah sampai ke 80 tahun, 90 tahun lah. Itu pun paling lama tu. Itu dah korang dah standby lah. Bukan korang dia standby nak pergi lah, itu pun sulcata tu pun nak standby lah. Jadi itulah, jangka hayat dia memang panjang, investment gila. Lepas tu kalau contoh, kalau korang dah ada pasangan, lagilah korang boleh buat duit dengan benda ni. Jadi tapi kalau kat Malaysia ni buat duit dengan sulcata ni kena ada kedai dah. Lepas tu korang kena ada SSM untuk buka kedai kan. Jadi barulah korang boleh jual belikan sulcata korang sendiri, yang korang telurkan sendiri. Macam tu lah. Nanti aku akan terangkan lagi lah kat video lain. Ni pun dah panjang. Okay, dan terakhir untuk video kali ni, sulcata adalah haiwan herbivora, iaitu haiwan ataupun binatang pemakan sayuran dan buah-buahan. Korang mesti pelik kan? Memang ada mana kura-kura yang makan sayur buah-buah? Ya, memang ada. Ada yang
kura-kura darat yang makan daging. Kebanyakan kura-kura darat makan sayur-sayuran dan buah-buahan ataupun daun-daun, bunga kan. Tapi ada setengah beberapa kura-kura darat yang makan daging. Tapi dia bukan makan daging berterusan, dia makan daging mungkin sebulan sekali lah. Aku ada tengok dekat YouTube Indonesia. So yang korang mesti tahu pemakanan dia apa yang bagus untuk dia. Perlukan kalsium, multivitamin. Itu semua keperluan yang perlu ada dekat kura-kura sulcata. Supaya kura-kura korang terus sihat, membesar, perlukan kalsium dan multivitamin yang cukup. Jemur dengan bagus, matahari dengan bagus. Jangan bila dah beli, lepas tu cakap ataupun tanya pada diri sendiri kenapa boleh mati. Flashback balik macam mana korang jaga, macam mana korang punya enclosure, macam mana korang punya kandang, set up kandang, lampu, UVA, UVB, macam mana korang set up. Jadi aku rasa itu je penerangan serba sedikit aku untuk kali ni. Tu pun dah panjang gila. Jadi aku rasa itu je. Korang jangan lupa like dan komen apa yang patut aku buat, apa yang patut aku perbaiki, apa lagi konten yang korang nak tentang haiwan. InsyaAllah aku akan kongsikan, aku akan sharekan kepada korang ilmu-ilmu ni. Cuma masa adalah penghalang. Jadi ada rezeki, insyaAllah, mudah-mudahan. InsyaAllah kita road to 1K 2021. Doa-doakan, mudah-mudahan semuanya akan sampai, insyaAllah. Jadi aku rasa sampai situ sahaja. Jangan lupa tekan button subscribe guys. Sebab dengan sokongan korang, dengan subscribe korang, aku lebih semangat. Jadi kita tamat video di sini. Assalamualaikum.